Apa khabar? Saya rasa ibu bapa di luar sana sekarang ni tengah fikir anak nak SPM ya. Baru tadi pun saya dapat panggilan doakan anak dia. Saya pun memanglah anak saya pun nak periksa. Pernah mengalami apa yang puan-puan rasai dulu, dan baru tadi di bilik makeup orang kata ada orang sampai cuti. Betul, saya dulu pengalaman peribadi 1 bulan saya cuti anak nak periksa. Subhanallah, betapa kita ibu bapa ni sangat menekankan kepada peperiksaan. Tetapi saya nak kita ghostan sikit balik. Apa-apa kita buat, kita mesti tahu apakah niat kita dan apakah tujuan kita. Dan kalau kita rasa tertekan, kita fikir balik. Kita tertekan ini disebabkan oleh urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan kita tahu paling penting, nyawa atau modal yang Allah berikan pada kita ini, kalau kita tidak cari untuk memberatkan timbangan di padang mahsyar, alangkah ruginya. Jadi sebelum pergi tekanan, saya suka nak mula daripada awal. Sebagai seorang doktor, selalunya kita akan mula daripada pencegahan, rawatan dan rehabilitasi, ya. Jadi pencegahan untuk kita stres ialah kalau boleh kita hidup ni kita faham tujuan, kita faham konsep, kita faham fokus. Jadi bila anak kita dalam peperiksaan, macam mana kita nak tangani stres? Pertama, kita ibu bapa jangan stres. Sebab aura ataupun tenaga yang kita getarkan akan dirasai oleh anak kita. So yang pertama, kita fokuskan tujuan. So macam mana nak cakap pada anak-anak yang nak pergi periksa hari ini? Okey, niat, ingat tujuan tu dengan niat sekali. Niat kerana Allah, untuk dapat lulus dengan baik supaya menjadi seorang profesional yang mukmin atau mukminah. Jadi bila kita sebut mukmin dan mukminah, bererti kita dengan Allah dan sesuatu aktiviti yang disandarkan kerana Allah, insya-Allah dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So tujuan mesti tepat. Yang kedua, fokus. Fokus kita ni untuk redha Allah atau penghargaan manusia. Ibu bapa sekalian, kalau kita tertekan nak anak kita lulus dengan baik, yang saya sebut banyak kali, kita fokus pada akademik. Kemudian kalau keputusan bagus, keputusan nak WhatsApp, nak taruh Facebook, delete, buang semua niat itu. Sebab kalau kita hidup di dunia ini, apa-apa kita buat untuk manusia lihat, alangkah ruginya. Tetapi kalau kita aktiviti peperiksaan pun untuk redha Allah, maka dapat pahala. Dan beritahu pada anak-anak, mak ayah tak bangga pun kalau katalah panggil anak kita long ke angah ke, dapat 10A, 17A, tetapi dengan orang tidak hormat, dengan ibu ayah melawan, dengan solat tinggal. Tak guna. Sebab akademik yang kita dapat tu cuma sekeping kertas, dan percayalah kita semua, saya dah umur 56 tahun. Penting tak kertas yang kita ada tu? Tak sebenarnya. Dia cuma satu tiket untuk kita meneruskan kerjaya dalam hidup kita untuk melakukan pekerjaan. Tetapi ia tidak membezakan kita di mata Allah. Jadi bila kita cari redha Allah, macam baru ni saya ada pengalaman seorang doktor, dia nak ambil pakar mata. Dia menjalani peperiksaan. Dan apakah yang beliau katakan pada saya lepas habis periksa? Dia kata, Alhamdulillah, saya seronok menjalani peperiksaan tadi sebab saya tak kisah apa keputusan. Tetapi saya sangat seronok dapat belajar untuk menyediakan diri dalam peperiksaan, sebab bila saya belajar, saya dapat ilmu. Bila saya dapat ilmu, saya boleh beri manfaat kepada semua pesakit-pesakit saya yang akan saya rawat mungkin 30 tahun akan datang. Jadi beliau cara melihat peperiksaan itu sebagai satu peluang untuk mencari redha Allah. Jadi bila beliau pergi periksa, banding dengan kawan-kawan mereka yang tidak melihat sebagai satu untuk redha Allah, tetapi untuk lulus periksa, nak jadi pakar, nak jadi somebody, yang tu sangat stres, dia relax aja. Sebab bila niat dia betul, tujuan dia betul, konsep betul, fokus betul, dia sangat tenang. Macam Hani kata, macam nak tenang. So kita ni tenang bila kita hanya ada Allah di hati kita. Sebab tu saya nak tanya diri saya dan kita semua, di manakah Allah di hati kita? Bagaimana hati kita dengan Allah? Sebab saya rasa salah satu punca kita stres sebab kita tidak membersihkan hati kita. Sebab itu saya nak kongsikan, semalam saya dengar Ustazah Nur Hafizah di radio.
Beliau mengatakan apa-apa kita buat mesti hidupkan hati kita dengan memperbetulkan niat dan menentukan apa yang kita buat bersandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi pencegahan. Dari segi rawatan, sekarang tengah nak periksa. Ibu bapa sekalian, saya cadangkan siapa yang ambil cuti tu, bila anak pergi periksa, kita mesti ingat dalam peperiksaan satu dia panggil lonely business. Ada anak kita, kertas periksa dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa itu kita sebagai ibu bapa jangan lupa gunakan senjata paling kuat, sebab doa ibu bapa tidak ada hijabnya. Doa ayah pada anak sangat kuat. Maka yang penting solat hajat, baca Yasin, doakan pada anak, ya Allah ya Tuhanku, kau kembalikanlah segala ilmu yang pernah anakku tahu, dan kau izinkanlah anakku menjawab soalan dengan baik, dan kau lapangkanlah hatinya, jadikanlah niat anakku menjadi seorang yang profesional yang mukmin. Dan juga pesan pada anak-anak masa nak pergi periksa, kalau boleh setiap kali nak jawab soalan, selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bila dapat kertas soalan, kalau mungkin kita ada MCQ, ada apa, yang penting lapang. Dan saya nak beri tips sebagai seorang ahli akademik jugalah, cara menjawab soalan periksa. Bila kita dapat kertas soalan, kita tarik nafas, baca Fatihah, niat kerana Allah, dan lihat setiap soalan satu persatu dengan tenang dan faham setiap soalan. Sebab semasa kita membaca semua soalan, akal kita membaca, minda bawah sedar kita sedang mula memproses informasi apa yang akan dikeluarkan. Dan kita buat perancangan bagi setiap soalan masa kita tengah segar. So, bila semua soalan kita ada perancangan, kita sudah tidak tension lagi. Sebab kalau kita jumpa soalan pertama terus buat, kita tension. Yang kedua tahu tak jawab. No. We go through everything. Dah tahu semua, buat perancangan, kita akan tenang, maka kita akan dapat menulis dengan baik. Dan bagi ibu bapa yang ada rezeki sedikit, bila anak kita nak periksa, tentukan bersedekah. Bagaimana kita gembirakan hati orang, Allah akan gembirakan hati kita. Dalam perjalanan, anak kita nak pergi periksa. Macam doktor mata yang saya jumpa ni, rupanya beliau ni dalam perjalanan nak pergi teksi, sedekah orang teksi, pergi tandas, semua orang dia sedekah. Dia duduk hotel pun, yang bagi room service pun sedekah. Dia dah tukar duit RM10 siap-siap untuk beri sedekah pada semua orang. Subhanallah. Dan pengalaman beliau cerita pada saya, semua yang dia nak masuk periksa, baru nak masuk, baca keluar. Dan soalan dia tanya, semua yang dia boleh jawab. Subhanallah. Itu daripada peperiksaan ini, ingat, kejayaan kita bagi orang yang benar-benar menjaga hatinya bukan atas hasil usaha sahaja. Kejayaan kita sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak kongsi di sini, ibu bapa sekalian, kalau anak kita nak periksa, tentukan solat bukan hanya jaga, mesti cukup, tetapi awalkan solat. Solat tepat pada waktu. Pergi ambil peperiksaan dalam wuduk, dan perjalanan dalam solat itu berselawat, dan jangan cakap benda yang lara. Saya nak kongsi satu yang saya dengar daripada Ustazah Isfadiah semalam. Beliau mengatakan, semua kanak-kanak yang banyak buat salah, puncanya banyak yang tidak jaga solat. Dan tidak ada budak yang jaga solat yang buat benda yang pelik-pelik. Jadi ibu bapa sekalian, jangan kita fokus hanya pada akademik yang sekejap 2-3 hari SPM ini, tetapi tentukan akidah anak kita bagus, akhlak anak kita bagus, pengurusan diri, pengurusan masa, pengurusan emosi, dan kecerdasan sosial. Bagaimana anak-anak kita bercakap dengan orang, bagaimana anak kita senyum dengan orang, macam mana anak kita bertegur sapa dengan orang, sangat penting.